beliau akan condong ke hadapan seolah-olah sedang turun di lereng yang curam. Orang turun bukit ni dia badan dia mai ke depan sikit kan, macam itulah cara Nabi berjalan. Sebab laju tapi tak kalut. Buat tuan-tuan, sahabat pun sebut benda tu, laju tapi tak kalut. Sekali kita duk buat kalut ni pasal apa ni? Sunnah tak kena arah tu kan. Buat kalut tinggal dompet sekali patah balik mai pula pun, oh hak tu luk-lak, bukan sunnah kan. Itu luk-lar. Tak mau hak tu kan. Nabi kalut Nabi laju tapi dia banyak fikir. Maksudnya setiap tindakan dia tu ada tujuan, ada hala tuju siap dah. Kita kadang start kereta nak pergi mana ni? Tak tahu lagi. Dia punya nak pergi ronda. Tak tahu lagi ni sungguh-sungguh punya nak buang masa. Tengok kot mana tekan minyak lagi, pergi kot mana, lampu syarat mana hijau dulu kot tu. Saja bawa ronda. Nampak buang masa kita teruk punya. Buang masa kita tahap kritikal. Kalau dah tahu dunia ini seperti sekelip mata dibandingkan dengan kehidupan akhirat, kenapa sekelip mata itu dijadikan sia-sia, kata ulama. Hidup hak 60 ni nak banding dengan berapa ribu bilion tahun di akhirat tu, ulama kata macam kelip mata sekali habis. Hak dengan 60 tahun ni, hak kelip mata tu dunia, hak 60 tahun hidup ni akhirat. Kalau dah tahu kata dunia hak sat ni sekelip mata, pasal apa sekelip mata itu dijadikan kehidupan yang sia-sia? Jadi kalau dah sikit, jadikanlah yang sikit tu semua bernilai untuk akhirat kita. Bab yang ke-20, kain penutup kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ni pun kita pernah hurai dah ketika bahas bab rambut Nabi. Kata Imam Tirmizi, bab ma jaa fi taqannu'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Satu bab pada menceritakan bagaimana kain penutup yang dipakai di kepala Nabi. Nabi pakai kain penutup apa? Daripada Anas bin Malik berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukthirul qina' ka'anna thawbahu thawbu zayyat. Rasulullah selalu memakai kain kecil penutup kepala sehingga pakaian beliau kelihatan seperti pakaian penjual minyak. Hadis ni hadis sahih. Tuan-tuan yang ingatlah. Cuba ingat tak pasal apa Nabi pakai kain penutup tu di kepala? 2 bulan ke 3 bulan lepas kan. Kalau saya sebut tak ingat dah. Pasal apa yang Nabi buh kain penutup kepala dan sampai nampak seperti pakaian penjual minyak? Kain yang Nabi ambil tu orang jual minyak pakai. Nabi pun dia pakai juga. Sebab Nabi dia meminyakkan rambut dia. Rambut Nabi panjang. Kita rambut pendek pun kalau tak pernah buh minyak, keluar orang tanya mandi. Sebab apa? Tengok rambut tu kusut, kering, sampai tak pernah buh minyak, nampak muka serupa tak mandi. Tu kalau rambut pendek. Kalau rambut panjang, lagi-lagi. Rasulullah dia rambut panjang tapi dia jaga rambut. Cara Nabi jaga antaranya Nabi meminyakkan rambut dia. Nabi meminyakkan rambut, maka rambut Nabi rapi. Dia bukan merebang, tak terkeluar apa semua, tak, rapi. Sebab tu antara benda yang selalu Nabi bawa, sikat mistun. Rapi rambut Nabi, sentiasa dirapikan. Minyak kemudian disikat. Jadi bila Nabi pakai minyak, kalau Nabi terus buh serban, jadi apa kat serban dan kepiah Nabi? Dia berdanuk lah. Maka untuk menjaga bersih serban Nabi, bersih kepiah Nabi, Nabi tak dulu. Lepas pada buh minyak di rambut, Nabi sikat, Nabi tak selapihkan, kemudian baru buh serban, baru Nabi buh kepiah, baru Nabi lilit serban. Tiap-tiap kali Nabi angkat serban dan kepiah dia, kepiah dan serban Nabi sentiasa bersih. Hak ni bersih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang tu pengotor, maksud dia iman dia tak sempurna. Mai semayang tiap-tiap malam, alim dengan hebatlah macam-macam, tapi pengotor.
Makan depan orang bersin, tak tutup mulut, dengan jubah dia ni, nampak ni tang ni minyak duduk tang ni. Kenal dah tengok dia ni, ustaz ni serabut sikit ni. Kalau serabut ni, itu bukan mengikut sunnah keseluruhannya. Sebab Nabi cukup bersih. Pakaian Nabi sentiasa bersih. Sebab tu kepiah dan sorban Nabi pun dijaga. Nabi jaga sampai tahap tu. Angkatlah waktu bila pun bersih sorban Nabi. Kemudian bab yang terakhir kita ambil malam ni, bab yang ke-21, cara Rasulullah duduk. Bab ma jaa fi jilsati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata al-Imam Tirmizi, bab pada menyatakan bagaimana Nabi duduk. Duduk macam kita sama, tapi ada beberapa keadaan yang sahabat tengok Nabi duduk sama aja, bukannya tonggek ke kaki selang ke atas, dak, sama macam kita aja. Nabi pernah duduk bersila, Nabi pernah duduk antara dua sujud. Apa lagi cara Nabi pernah duduk? Kita tengok malam ni. Qailah binti Makhramah radhiyallahu anha melaporkan annaha ra'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil masjid wa huwa qa'idun al-qurfusa. Qalat falamma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutakhashshi'a fil jilsah fa ur'idtu min al-faraq. Ur'idtu tak ada fa tu, duk bahasa lain tu kan. Bahasa Arab ni dia satu hurufnya, dia jadi songsang tu ayat tu. Ur'idtu minal faraq. Qailah melihat Rasulullah di dalam masjid. Qailah ni sahabat. Qailah sahabat. Kita kata sahabat. Tak siapa nama dia binti Makhramah. Sebab dia perempuan. Bukan girlfriend Nabi. Wanita yang hidup sezaman dengan Nabi, Islam, dan pernah bersuamuka dengan Rasulullah, maka dia dapat pangkat, nama, gelaran atau kedudukan sahabiyah. Yang tu kita terjemah dalam bahasa Melayu sahabat wanita Rasulullah. Tapi jaga-jaga, sahabat wanita bukan girlfriend. Tak lagi budak pun ambil, anak kita pun ambil, tengok bagaimana Rasulullah mempunyai girlfriend. Ni sahabat perempuan. Tak, kena hurai tu. Sahabah, lelaki yang hidup sezaman dengan Nabi, Islam, pernah berjumpa Nabi, nama dia sahabah. Dia dapat satu nama, pangkat ataupun maqam kumpulan sahabat. Kumpulan sahabat. Ada di kalangan mereka yang lelaki, ada di kalangan mereka yang bersifat dengan tiga sifat tu, dan dia perempuan. Maka nama dia dalam bahasa Arab sahabiyah. Jadi Qailah ni sahabiyah. Satu hari dia tengok Nabi dalam masjid. Dia jenguk, dia nampak Nabi dalam masjid. Rasulullah sedang duduk merapatkan kedua-dua paha beliau ke perut beliau. Lalu Qailah berkata, apabila aku melihat Rasulullah duduk begitu khusyuk, aku menjadi gementar. Faraq ni dia takut. Dia takut. Dalam keadaan dia jadi takut. Nampak Nabi duduk sengak kaku kan. Tu yang menjadikan Qailah rasa Nabi ni meninggal ke? Macam tu. Nabi ni sakit ke? Nabi duduk dalam masjid dalam penuh ketenangan dan khusyuk. Paha Nabi ni, Nabi rapat kan? Nabi angkat, Nabi rapat ke perut dia. Macam mana tuan-tuan? Tunjuk enggak seorang kat sana. Tu. Lepas tu Nabi tak tangan tu. Kan? Pakcik buat tu. Pernah tengok kah? Kan? Nak angkat yang tu, Nabi rapatkan ke perut dia. Itu salah satu cara duduk Nabi SAW yang dilihat oleh sahabat kan. Hak lain tu biasalah, Nabi pernah duduk juga. Yang macam ni pun Nabi pernah duduk. Kemudian hadis yang kedua, Abdullah bin Zaid berkata, annahu ra'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam mustalqiyan fil masjid
wadi'an ihda rijlaihi 'ala al-ukhra. Ini lain sikit cara Nabi duduk. Aku melihat Rasulullah berbaring di dalam masjid, melentang, dan sebelah kaki beliau diletakkan di atas yang sebelahnya lagi. Nabi melentang dalam masjid. Melentang ni macam ni lah kan, melentang lah. Ni seolah-olah badan kita melentang macam tu. Kemudian Nabi tak kaki dia di atas yang sebelah lagi macam mana? Kaki kanan tu Nabi tak atas kaki kiri. Macam tu je. Bukannya selang kaki. Selang lain. Selang ni kita angkat tak atas kepala lutut. Angkat kaki kanan tak atas kepala lutut kiri, ataupun angkat kaki kiri tak atas kepala lutut kanan. Hak tu nampak tak beradab. Bukan begitu yang Nabi buat. Nabi melentang, dia angkat sikit tu lah, tak macam tu kan. Tak macam tu je. Nanti nampak tak macam mana? Faham kan? Itulah cara Nabi. Antara yang keadaan duduk Nabi bila Nabi duduk kan, dia buat macam tu. Sebab dia kata mustalqiyan kan? Dalam kitab ni dia terjemah Rasulullah berbaring kan? Berbaring ni dia mengiring. Tapi kalau mustalqiyan dia kot tu kan, kalau baring kot tu. Mustalqiyan dia melentang tu kan. Dia melentang. Nabi tak kaki kanan nak atas kaki kiri. Yang tu yang tepatnya. Kemudian hadis yang terakhir pada malam ni daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza jalasa fil masjid ihtaba bi yadayhi. Apabila Rasulullah SAW duduk dalam masjid, kata Abu Sa'id, beliau merapatkan kedua belah paha ke perut dengan tangan beliau. Nabi pegang pula sikit, macam pakcik buat tadi ni kan. Angkat sikit kedua-dua kaki, kemudian Nabi tak dia punya tangan dia. Tu keadaan orang serabut ke keadaan orang yang tenang? Biasalah tenang kan. Dia serabut ni dia tak boleh duduk, kita tengok pun kita tahu ada masalah. Ni tenang lah, biasa duduk berehat kan. Berehat. Ketenangan yang dipamerkan oleh Nabi SAW menggambarkan keadaan dalam diri Nabi SAW. Walaupun yang paling banyak diuji dalam dunia ni adalah golongan anbiya, dan yang paling banyak Allah uji di dunia ini adalah di kalangan Nabi adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Indahnya hidup Muslim ni, hidup kita ni orang Islam, bila makin rapat dengan Allah, semakin dekat dengan Allah, waktu yang paling kita rasa rahmat dan kasih sayang Allah ialah bila Allah uji kita dengan ujian dan tekanan. Orang beriman antara keadaan nikmat dengan keadaan ujian, hak mana yang lebih dia rasa dekat dengan Allah? Hak ujian tadi ni. Lagi berasa mana? Dia tidak menjadikan orang beriman gila. Ujian Allah yang berterusan tidak menjadikan orang yang soleh jadi gila, jadi tekanan. Tidak. Dia menjadikan mereka lebih tenang. Ini yang tuan-tuan boleh berasa dalam hidup kan. Lagi tenang. Bila Allah bagi itu kemuncak kita sabar, waktu tu Tuhan bagi ketenangan kan. Waktu tu Tuhan bagi ketenangan dalam hidup kita. Sebab benda ketenangan ni hadis yang mu'lah dah terakhir. Benda tenang ni diperlukan oleh rakyat Malaysia. Saya sebut kat tuan-tuan satu isu sekarang ni yang perlu semua beri perhatian lah. Isu jiwa manusia ataupun rakyat Malaysia ni. Di negara kita ni tuan-tuan, Kementerian Kesihatan Malaysia sekarang